pada batinnya dengan najis hukmi. Ada dua tempat kita tidak jawi untuk surat 17. Su'ila radhiyallahu an daripada bijana. Bijana, mana bijana ni? Bekas lah. Perdi ke ataupun bekas untuk kita simpan air. Jikalau kena najis pada batinnya dengan najis hukmi, satu bekas, contoh dan macam ni, kan? Kemudian bekas ni kita buat simpan air, kan? Maka ada najis hukmi di dalamnya. Air tak ada, kita belum masuk air lagi, air tak ada lagi. Maka macam mana ni kita nak bersih bekas ini, kan? Kita nak bersihkan bekas ni, kita nak masukkan air. Contoh botol ni, macam mana cara kita nak bersihkan najis hukmi, najis yang tak dapat kita nampak dan dengan mata kita, seperti dengan air kencing, kan? Apabila dia kena satu bekas, kena di kain kita, maka dia sama je. Sama sahaja dengan air biasa. Itu najis hukmi. Najis aini yang kita dapat nampak seperti dengan tai burung kena di kain kita, di pakaian kita, kita nampak. Arti najis aini. Najis hukmi tak dapat nampak, tak dapat beza. Maka macam mana kalau najis hukmi kena di dalam bekas kita yang kita simpan air, seperti ibrit. Ibrit pun ni bahasa Arab, tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita lihat dalam kitab Furuk Masail, ya, kitab ini bahasa Jawi, dia ada campur dengan bahasa Arab. Susah benarnya kitab ini. Kalau kita cari komus bahasa, lihat apa arti yang sebenar. Seperti ibrit. Apa ibrit? Iaitu kendi. Betul faham tak kendi? Kendi yang kita masuk air, ada lubang kecil saja, kan? Kemudian di dalam kena najis hukmi. Kita nak cuci tak boleh. Contohnya kendi itu tak boleh masuk dalam tangan kita. Kita nak cuci macam mana? Saya contoh macam ni bekas ini. Tak ada air contohnya. Kemudian kita bekas ini ada najis hukmi dalam ni. Maka kita nak cuci dia. Nak cucikan bekas ini supaya kita dapat simpan air dalam ni, masukkan air baru. Macam mana ni kita nak buat? Kita faham cara mencucikan, kita kena basuh, kita kena gosok dengan sabun dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak buat? Itu soalan yang datang juga. Maka ditambah kaifiat pada membasuh akan dia dengan air sedikit. Dan apa hukum demikian air pembasuhnya itu daripada suci bijananya? Cara mana cara kita nak basuh? Kita nak basuh cara mana ni bekas yang ada najis hukmi di dalamnya, seperti dengan kendi, kena najis hukmi di dalamnya. Kemudian kita nak basuh, nak suci dia, macam mana cara kita nak suci? Tangan kita tak sampai, kita nak buat cara mana ni? Itu soal datang macam tu. Maka dijawab bahawasanya hendaklah dicucur air di dalamnya, kemudian diidarkan dia atas segala pihaknya. Senang sangat, tak payah, tak susah cara kita mencucikan
satu bekas yang mana kena najis hukmi, kita tak dapat nak bersih dengan tangan. Cumanya kita masukkan air, kemudian kita edarkan apanya? Kita kocak-kocak dia. Ada tak? Kita kocak dia, goyang-goyang dia. Cukup. Kita berbuanglah air. Dah ada. Saya contoh lagi. Ya. Contohnya botol susu anak kita. Botol susu anak kita. Anak kita minum tak habis. Mana? Esokkan pagi tu kita dah basi, tak boleh nak minum lagi. Kemudian susu dia beku di dalam bekas, dalam botol. Kita dapat macam mana suci? Kalau ada berus kita masuk, tak ada. Jadi masam susu. Kita masukkan air, kita berkocak. Goyang-goyang dia lalu dah cukup. Itu susu yang tak najis. Kalaulah najis hukmi, begitu juga cara basuh dia. Kendi ke botol ke, kita masukkan air, kemudian kita goyang-goyang, kuat-kuat, kemudian buangkan. Dah suci. Kenapa Ustaz kita tak gosok dengan tangan, tak gosok dengan alat-alat suci? Tak payah. Sebab susah kita nak memasukkannya. Itulah dalam faedah soal jawab bagi. Maka jadi sucilah dia, bekas tadi ataupun kendi tadi. Dan tiada jadi air itu mustahmal hingga habis suci barang yang di dalamnya itu. Maka jadi mana hingga habis suci barang yang di dalamnya. Kita masuk air di dalam bekas itu, kita goyang-goyang, gosok dia, kocak supaya dia dapat bergerak. Kemudian kita buang air itu, tidak jadi mustahmal, tidak jadi air yang dipakai. Sehingga apa? Sehingga air yang kita suci tadi, kita basuh tadi, air itu kita buang. Dah selesai. Kiraannya kendi ataupun bekas yang kita suci tadi adalah suci, tidak ada masalah, boleh kita pakai. Ini kalaulah najis hukmi yang kena padanya. Maka jadi sucilah ia dengan tiada maka jadilah air mustahmal itu jadi suci. Air yang kita pakai untuk menyucikan, untuk kita suci bekas kita itu, air itu jadi air mustahmal, suci. Air yang dah dipakai tapi suci air. Boleh kita buat minum, boleh. Kalau kita nak masak, nak panaskan, buat teh, tarik pun tak ada masalah lah dengan air itu. Hanya suci air, tiada menyucikan. Cuma air itu lepas daripada kita suci kendi bekas tadi kita kocak yang ada najis hukmi, air itu boleh kita buat minum. Kita buat minum boleh, tetapi tidak boleh kita nak buat basuh pakaian. Kita nak buat mandi junub, kita nak buat mengambil wuduk dengan air itu, tak boleh. Suci air boleh minum, tapi tidak menyucikan. Ini dalam lingkungan bahagian yang berapa yang ketiga, bahagian yang ketiga. Air yang suci tetapi tidak boleh menyucikan. Bukan air mutlak lagi. Kenapa? Kerana kita buat basuh bekas yang kena najis. Najis itu najis hukmi. Kita bersih, kita buang air, kita simpan air. Maka kita boleh apabila bersih bekas tadi kita masukkan lagi.
agama pula. Kan, kerana tempat kita ni air mewah. Kan, kalau tempat-tempat yang tak ada air, macam apa nama yang susah, air mahal, bil air tinggi, seperti negara China kan. Di China dia orang banyakkan istinja kan, istinja, buang kecil, buang besar, tak ada air guna. Kerana mahal air di sana. Kita alhamdulillah di tempat kita ni air murah kan, 20% ke 10%, nanti air kotor lagi pula. Masa dulu tak kotor, masa kena di sekarang ni bagi special tu kita tak sedar lagi kan. Dan air yang percuma pula, yang mana Allah berfirman, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dalam surah Furqan, dan dalam surah Furqan ayat 25. Allah berfirman, dan kami Allah turun daripada langit air yang bersih, air yang suci. Ini air ni tak payah kita nak bayar bulanan, bil tak datang kepada kita, air hujan. Semalam banyak hujan datang dan semalam, sehingga mana? Sehingga banjir tempat-tempat. Kawasan pantai timur sekarang hujan tak berhenti. Ini air yang Allah Ta'ala turun, air percuma. Dan tak sampai kita nak sampai istinja dengan batu, dengan benda yang kasar tak sampai. Tapi negara kedua, negara China saya sebut tadi, ada sahabat kita pergi, apa nama Ustaz Datuk Syekh Muhammad dan Datuk Cik Ngah, bukan Cik Ngah tu, dia pergi sana. Dia tak cerita tentang air, tapi susah dah kat sana. Dalam toilet banyak benda tisu. Sana suci kan? Boleh suci, tapi air lebih menyucikan kan air. Itulah tuan-tuan. Ini telah dipetua oleh Syekh Ramli. Ya, Syekh Ramli dia petua macam tu. Tidak ada masalah kalaulah bekas ataupun kendi ataupun botol di dalamnya ada najis hukmi. Kita nak suci macam mana? Kita bawa masuk air, kita bojak, kita buang. Dah bersih, kita masukkan lagi. Kemudian boleh kita pakai air yang kita dah guna, air istiqmal yang suci namanya. Ya, boleh kita buat minum, boleh kita buat masak dengan air itu. Tetapi tidak boleh kita nak apa? Kita nak buat bersih pakaian kita, nak buat mengambil wudu tak boleh, nak buat mandi junub tak boleh. Sebab hanya suci, bukan menyucikan. Itulah air yang dikaitkan dengan satu benda yang ada di dalam bekas, iaitu najis hukmi, najis yang kita tak nampak. Banyak tak banyak kita tak tahu najis itu. Kalau kita nampak, bolehlah kita suci dia dengan air banyak, tapi kita tak nampak. Sama je kita lihat, seperti botol ni. Saya buangkan air, tak ada air. Maka dalam ni ada najis hukmi. Contohnya, kita tahu tak ada air kecil ke sedikit. Tak nampak. Tapi kita kena sucikan bekas ini dengan masukkan air, bocor kita buang. Tapi kalau dah kita bersih, tiba-tiba air kita bau ni, bau air kecil ni, bau anjing ni, maka janganlah kita pakai lagi. Apabila air kita najis pula. Faham tak? Itu kaedah dia macam tu. Kata siapa? Syekh Ramli. Ada khilaf bagi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Macam mana Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami? Ya, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang ilmu fiqh. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, dia kata macam mana? Air itu bukan air suci lagi dan bukan menyucikan. Dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dia kata tak boleh kita nak minum air. Apabila air bukan najis, tidak suci lah, air kita najis. Faham?
Romli pun boleh. Ketika kemarau panjang, tidak ada air, kita boleh gunakan air. Sayang kan nak buang. Kalau musim sekarang, musim hujan ni, kita buanglah. Kita pakai pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Baik. Itu soal dan telah dijawab kepada kita dengan jelas. Dan saya jawab sendiri, saya ikut dalam buku yang ada. Su'ila radhiyallahu anhu. Mari yang bawah sekali. Ada di soal tentang air. Daripada air, mengambil air sembahyang, air yang kita nak buat wudu, mengambil air sembahyang bagi sunat, bagi solat sunat, ataupun kita mengambil wudu untuk nak membaca Al-Quran, ataupun nak pegang Al-Quran, nanggung Al-Quran. Kerana Al-Quran tak boleh dipegang, ditanggungkan, melainkan kena suci. Ya, suci di sini dengan berwudu. Pendapat yang jelas mazhab Imam Syafi'i. Tak boleh kita nak pegang dengan tanpa wudu. Kita kena ada air sembahyang. Maka kita mengambil air sembahyang untuk solat sunat, untuk membaca Al-Quran. Ya. Maka macam mana? Jawapannya belum jawab lagi. Ataupun untuk mandi sunat. Ada juga. Ambil air sembahyang, kemudian pergi mandi pula, mandi sunat. Mandi wajib, sunat. Ambil air sembahyang dulu, dan barulah mandi wajib, terusnya mandi. Ini mandi sunat. Macam mana mandi sunat hadir solat Jumaat, mandi sunat hari raya, Aidil Adha ke Aidil Fitri ke, itu mandi sunat. Tapi seseorang itu dia mengambil wudu dulu dengan air. Jadi kita bincang masalah air ini, boleh tak kita nak pakai ataupun tidak. Tiada ia meniatkan, yang muka surat 18, tiada ia seorang tadi, seorang yang mengambil air sembahyang, mengambil wudu sunat, dan bukan yang fardu lah. Tiada ia meniatkan mengangkat akan hadas kecil, serta adalah ia atasnya. Adakah airnya itu jadi mustahmal atau tiada? Kerana wudu itu bukan fardu, atau tiada fardu. Macam mana masalahnya? Ya, kita lihat. Dia mengambil wudu, tapi dia bukan niat mengangkat hadas kecil. Kan? Kita mengambil wudu sahaja, aku mengambil wudu sahaja mengangkat hadas kecil, dia tak ada niat. Tapi dia gunakan air. Maka air ini air mustahmal ataupun tidak? Soalnya datang macam ni. Faham? Yang mana kita faham, air mustahmal, air yang sudah dipakai, iaitu ketika kita basuh anggota fardu, belum rata, belum suci sempurna. Kemudian air yang kita basuh di anggota fardu, saya contoh seperti kita basuh muka, belum daripada rata kawasan muka kita semua, tapi air itu ada jatuh titik masuk di dalam bekas yang kita simpan, dan yang tidak cukup 2 kolam atau 1 kolam, 2 air sikit lah contohnya. Maka air yang kita simpan ini boleh pakai lagi tak? Betul. Boleh pakai lagi tak dalam bekas, dalam
semasa kita basuh muka, dan kita kena niat. Apabila kita niat, ada menganggap ada kecil ke, kan? Ada memharuskan solatnya, kita niat acara mana kita niat, ada cara dia. Maka sebelum daripada rata muka kita, air dia tak jatuh di dalam bagi kita. Dan itu kira air sedikit. Maka kalaulah banyak, betul banyak jatuh dalam bekas kita, maka air yang ada di dalam bagi kita ini namanya air mustamal. Macam mana air mustamal? Air sudah dipakai. Boleh tak kita angkat air yang ada dalam bekas kita ini untuk sambung mengambil wuduk lagi? Jawapannya tak dapat lagi, tak boleh lagi. Dan inilah mazhab Imam Syafi'i, kaedah dia macam tu. Mazhab yang lain pula cara ijtihad, cara pendapat mereka. Dan macam mazhab Ahmad bin Hanbal Muhammadi, dia kaedahnya sama sekali tidak dinama air mustamal, walaupun air sedikit, air banyak. Sebab tu dia orang ketika wuduk dalam satu berdi, satu bekas air yang sedikit, dia celup je, dia basuh muka, dia tak kira kerana dia tidak guna tentang kalimah air mustamal. Faham betul? Jadi kita mazhab Imam Syafi'i ialah ada air mustamal. Mana air mustamal yang kita basuh anggota fardu sebelum rata, air itu masuk balik di dalam bekas kita. Bekas kita yang ada tempat kita yang ada air, maka tidak boleh kita nak guna lagi untuk wudu kita. Faham? Tapi air tadi, air mustamal tadi dah dipakai. Air yang dipakai ni boleh kita buat apa nama ni, boleh kita minum. Ya, kita minum tak ada masalah dengan dia. Tapi kita nak mengangkat hadas kecil, hadas besar, tak boleh dengan air. Itu air mustamal. Faham tak? Tu. Kalau air banyak tak ada masalah. Itu kena hati-hatilah kita nak mengambil wudu. Kalau dah kita dekat bahaya, tak ada masalah. Air yang sedikit yang ada dekat rumah kita, kita simpan masa kita basuh muka ni, maka sebelum daripada rata muka kita, jangan bagi masuk dalam bekas kita yang ada air itu. Kalau sikit tak apa, tak sikit tak ada masalah. Kalau banyak tak boleh, pegang huruf dia ada macam tu. Faham tak? Ini kaedah. Kalau kita hati-hati seperti dengan satu lagi contohnya di pipe kita, dan kita buka. Kalau kolam tak ada masalah, kerana kolam ni banyak air pilihan untuk kolam itu. Di pipe, maka kita basuh muka yang pertama. Dia 3 kali ni bukan dia bilang ada 1, 2, angkat 3 tak. Dia bilang macam mana? Basuh kali pertama di muka, kemudian kalau dah sebelum rata lagi air, tak bilang 1 lagi, kita angkat yang kedua. Maka angkat yang kedua ni lah, air yang pertama tadi dia titik masuk di dalam bekas kita atau di tangan kita. Kita kena hati-hati. Itu jadi air mustamal. Air itu lepas dia masuk, kalau kita sambung pula, itu tak boleh. Ya. Itu air mustamal. Itu soal banyak datang. Kadang-kadang kawan sebelah tu, dia basuh muka, bencik kena air yang kita dah pegang di tangan. Tapi kita lihat, kalau sikit tak ada masalahnya. Kalau banyak, tak boleh. Banyak topik betul, banyak macam mana? Banyak yang masuk dalam hati. Kita buat kita orang lain. Itu cara-cara dia tentang air mustamal, air sudah dipakai. Kalau anggota sunat, tak ada masalah anggota sunat. Ya, anggota sunat macam mana? Seperti dengan basuh tangan kali
nak mandi sunat, sunat Jumaat setiap minggu, maka sebelum mandi kalau kita mandi, kita ambil sembahyang. Barulah kita mandi, niat mandi sunat, sunat hadir Jumaat. Maka kalau kita niat untuk sunat bukan fardu, tidak dinama air mustakmal dan tidak dinama air mustakmal. Air yang telah dipakai, walaupun air itu masuk di dalam bencana ataupun bekas yang kita simpan air. Faham? Yang dinakni yang fardu, yang fardu saja. Bagaimana telah fatwa oleh Syekh Romli di dalam kitab Syarhul Kabir. Lihat jawapan masalah pula. Apabila adalah air itu kurang daripada 2 kolam, ya, kurang daripada 2 kolam, kurang daripada 24 tank minyak tanam, 320 liter. Dulu kita bincang satu kolam berapa kan? Tu macam mana? Lagi saya ulang, apabila adalah air itu kurang daripada 2 kolam, maka disempurnakan dengan sesuatu yang cair, yang suci. Jadilah 2 kolam. Haruslah dipakainya pada mengangkatkan hadasnya dan menghilangkan najis sekaliannya. Tetapi tiada menegakkan daripada jadi najis apabila jatuh najis, atau jadi mustakmal apabila Islam di dalamnya orang junub. Kemudian daripada sudah niatnya, ini fatwa juga dan oleh Syekh Romli juga. Apa yang masalah? Air kurang daripada 2 kolam. Ada 1 kolam lebih-lebih saja. Maka kita pun nak cukupkan 2 kolam, campur dengan apa? Dengan benda yang suci. Apa benda yang suci yang cair? Jangan najis. Benda itu benda yang suci tapi cair. Boleh kita minum, dan boleh kita minum benda itu. Faham tak? Saya ulang sekali lagi. Air yang kita simpan 1 kolam lebih saja, tak sampai 2 kolam. Kalau contoh 320 liter, air kita tak cukup 320 liter, hanya 30 liter saja. Tapi kita nak cukupkan 20 liter lagi, kita bercampur dengan benda yang lain yang cair. Apa benda yang cair? Campur dengan apa? Supaya cukup 2 kolam. Apa benda yang cair tapi suci benda itu? Campur dengan apa? Kena tak benda yang cair, benda yang, tapi dia bukan apa nama ni, benda tu suci. Kita campur di dalam air kita, cukuplah 320 liter. Okey, kita pergi angkat, ya, kita angkat dan air kelapa. Air kelapa kalau sama kan, jangan pergi ambil teh tarik, nanti jadi lain pula kan. Air kelapa, kita campur dengan air apa? Spend up. Dan supaya kuih gula kita campur dengan air. Kita pergi beli 20 botol, 20 liter. Sebab dia air
Kan? Boleh bayang, kita pun 20 liter lagi. Kita masuk di dalam bekas air yang kita simpan yang kurang daripada 2 kolam. 20 liter lagi. Jadilah 320 liter, cukupnya 2 kolam. Ada. Sedang kita ambil air kelapa lah. Air kelapa kalau pun sama, putih sama kan dengan ni. Kita beli air kelapa, banyak kita beli. Tak cukup ni. Sebab air kelapa ni air suci. Ada, suci. Tapi tidak boleh menyucikan. Bukan dia air mutlak, air kelapa. Air yang dikaitkan dengan kelapa. Kita minum boleh. Kita nak buat mandi junub tak boleh dengan air kelapa. Kita nak buat kita nak mengambil wudu tak boleh dengan air kelapa. Dia kalau putih juga kan. Kita ambil air kelapa tadi, kita masuk di dalam bekas air yang kita simpan yang kurang dari 2 kolam. Apabila masuk air kelapa, cukuplah 20. Apa cukup 20? Jadi 320 liter 2 kolam tak cukup. Bagaimanakah jawapan di sini? Itu dia. Benda yang suci yang cair kan? Benda suci yang cair. Jawapannya ke mana? Haruslah dipakainya pada mengangkatkan hadas. Boleh kita buat ngambil wudu dengan dia, dengan air kita ini. Kenapa Ustaz? Itu air kelapa. Dah, air kelapa sikit saja 20 liter je. Tapi air mutlak yang kita simpan 300 liter. Dan kita nak cukup 320 liter. Itu kita tambah dengan air kelapa. Aku saja contoh air kelapa. Ada air apa yang boleh tadi, benda yang cair. Kita nak cukupkan 2 kolam. Boleh kita buat ambil semuanya dengan dia. Boleh kita buat bersih dengan dia. Basuh pakaian kita. Kita buat basuh najis yang ada di tubuh badan kita. Maka air ini walaupun 2 kolam, sebaliknya jikalau jatuh najis, tiba-tibanya burung buang berak dalam air, maka dengan cara otomatik jadi air najis. Itulah tuan-tuan, kita lihat kita halusnya vektor. Jatuh najis, maka jadi najis dah. Faham? Ustaz, apa bezanya dengan air yang 2 kolam sempurna? Yang tak campur dengan air benda yang cair tadi. Kalau 2 kolam sempurna, 320 liter contohnya. Kalau jatuh najis, air juga 2 kolam, maka lihat air itu. Kalaulah ubah warna, kalau ada bau, maka kita buang ataupun kita tambah lagi air. Kalau tidak bau, contohnya tadi burung ciak rumah tu, dia berak dalam tu, kan? Tak bau sikit. Air 2 kolam tak jejas, tak ada masalah. Kita boleh mengambil wudu dengan dia, boleh mandi dulu dengan dia, buat suci basuh pakaian kita, tak ada masalah. Faham tak? Yang masalah kita bincang sekarang ni, air yang tak cukup 2 kolam, tapi kita nak cukupkan, kita tambah dengan benda yang lain yang bersih. Seperti dengan air kelapa yang saya sebut tadi tu. Tak ada dalam ni. Apabila masuk air kelapa, cukup 2 kolam. Maka yang paling berbahayanya, apabila jatuh najis, walaupun bau, tak bau, ubah warna, tak ubah ke, maka jadi air bukan najis. Apabila jadi air bukan najis, walaupun 2 kolam juga, tak boleh kita nak buat mengambil wudu, tak boleh kita nak buat mengangkat hadas besar, tak boleh kita nak buat suci, menyuci dan sebagainya dengan air itu. Itunya beza. Faham?
Masya Allah. Air ni dua pola. Tapi dua pola air kita ni, kita nak cukup, kita ambil air kelapa je tambah 20 liter lagi. Tak cukup ni dia dua pola. Macam kita main bola lah. Bola awal tak cukup sempurna, kita tak cukup. Kan? Kalau cukup, kita tak cukup ada dalam orang. Terpaksalah kita kutiplah yang mana-mana ada. Nak cukupkan. Biar masuk daripada bola, sepak bola tak betul, tak kena pun. Asalnya cukup. Macam tu je. Kalah ke kalah lah, tak kira lah. Kita nak main dengan 8 orang dengan 9 orang mana boleh. Itulah kaedah yang ini. Orang itu dia mandi junub, dia terjun, dia senang di dalam bekas yang kita simpan air dua kolah itu, maka air dengan secara otomatik jadi apa? Jadi air mustakmal. Faham? Ada tak? Susah juga tak? Itulah jadi mustakmal air. Tetapi kita ingat macam ingat kata orang yang mandi junub tadi, dia sedang dalam kolam air kita yang dua kolam itu, dia niat mengangkat hadas besar. Kalau dia tak niat, dia masuk dalam tu, kita kenapa tak pergi dalam ni? Apa? Tak angkat dia. Dia kata saya mengangkat hadas besar mandi junub. Tapi niat belum, tak niat lagi. Kalau tak niat lagi, tidak jadi air mustakmal. Tapi kalau dia masuk dalam tu, dia senang, dia niat. Saya mengangkat hadas besar dalam tu, dengan secara otomatik jadi air mustakmal. Apa boleh jadi air mustakmal? Tak boleh lagi lah kita nak buat ambil sembahyang dengan dia. Tak boleh lagi lah kita nak buat mandi junub dengan dia. Kita buang air, tak payahlah buang. Kan? Tak payah buang, kita buat siram bunga lah. Dah faham kan? Inilah kaedah di dalam kitab Al-Masai. Jadi soal jawab di dalam kitab ini sangat halus, tapi namanya walaupun zaman sekarang, musim sekarang tak berlaku lah, tetapi sekiranya jikalau berlaku, apa yang kita nak buat? Kan kita nak halu tanya ustaz pula, mana ustaz, air saya nak buang ke, air mustakmal ke, air ni air tenang sikit. Tak payah kita belajar, kita dah tahu. Ini bertuah daripada Syekh Romli juga. Khilafiyah bagi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Yang kita sebut sini sebab dalam ini tak ada. Ibn Hajar Al-Haytami, kaum yang rajih, dia kata macam mana? Apabila air yang tidak cukup dua kolam, kita sempurnakan air. Kita masukkan benda-benda yang cair, kita campur dengan air kelapa di dalam air itu hingga cukup dua kolam. Walaupun cukup dua kolam, air itu bukanlah dinama air yang suci, tetapi boleh menyucikan. Tak boleh. Nama dia, nama apa nama? Air kelapa. Sekiranya dikalaulah banyak yang air yang kita campur benda cair itu. Faham? Kalau sikit tak apa. Contohnya dalam dalam 2 liter, 3 liter, tak ada masalah. Kalau banyak, maka air itu bukan air mutlak lagi lah. Tak boleh kita nak buat mengambil sembahyang dengan dia dan kita nak buat mengangkat hadas besar, tak boleh juga. Itu kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Itu khilaf dengan Syekh Romli. Habis tuan-tuan, insya-Allah kita sambung lagi tentang forum